Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada kerajaan atas rancangan Malaysia ke-12 yang mana dilihat akan diusahakan dalam masa daripada tahun 2021 ke 2025. 9 fokus utama. Tapi sebelum itu saya ingin menekan sikit di sini pada Tuan Yang Pertua bahawa antara elemen yang paling penting ialah perancangan pemulihan COVID Recovery Plan. Kerana kita tidak boleh lari bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini boleh dilihat sebagai ibu perancangan utama, mothers of all planning dengan izin. Disebabkan kerana kita telah baru berhadapan dan masih berhadapan dengan COVID-19 yang menyebabkan COVID ini boleh dilihat sebagai satu bencana yang luar biasa kepada negara kita dan juga kepada rakyat Malaysia. Perlunya perancangan pemulihan kepada bencana COVID yang komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Saya ingin menimbul di sini kepada pihak kerajaan tentang antara elemen yang paling utama dalam rancangan Malaysia ke-5 ini ialah rancangan Malaysia ke-12 ini ialah isu timing dengan izin, jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Peranan negeri dan juga peranan daerah-daerah yang mana saya ingin menekankan kepada elemen decentralisation dengan izin ataupun desentralisasi. Saya percaya bahawa segala pendekatan dan cadangan yang dibuat oleh kerajaan dengan Perdana Menteri dengan niat yang begitu ikhlas dengan tajuk rancangan Malaysia ke-12 sebagai makmur, inklusif dan mampan, harapan saya bukan hanya kata-kata menanam tebu di bibir mulut. Kalau kita dengar kepada semua perbahasan ahli-ahli parlimen dalam setiap rancangan Malaysia, banyak yang kita minta, banyak yang kita tak dapat. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri mempunyai masalah yang begitu besar. Kerana berhadapan dengan COVID sebagai satu bencana yang luar biasa, Tuan Yang Pertua, pendekatan kerajaan harus berubah. Tidak lagi pendekatan di mana centralisation dengan izin, Putrajaya knows it all. Tak boleh Putrajaya menganggapkan mereka tahu segala-galanya. Perlu mengambil pendekatan yang disebut dalam ucapan Yang Amat Berhormat, mengatakan bahawa ini adalah makmur, inklusif dan mampan. Dan saya ingin mempertengahkan di sini bahawa isu yang paling utama adalah isu inklusiviti, inklusif. Perlu setiap ahli parlimen memainkan peranan, tidak kisah daripada mana parti politik, untuk membantu kerajaan untuk menyelesaikan masalah dalam segi perancangan pemulihan bencana ini secara komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Saya ucap tahniahlah kepada kerajaan dengan kewujudan Majlis Pemulihan Negara, dan saya juga ada dengar disebutnya akan diwujudkan Majlis Pemulihan Negeri. Saya minta kerajaan untuk menekankan kewujudan Majlis Pemulihan di peringkat daerah dan peranan yang dimain secara positif oleh setiap ahli parlimen dalam Majlis Pemulihan Ekonomi kawasan parlimen masing-masing. Kita tidak boleh lari, Tuan Yang Di-Pertua, bahawa setiap ahli parlimen di sini, tidak kisah di mana parti politiknya, berhadapan dengan cabaran yang begitu besar bila COVID bermula. Antara cabaran yang paling utama ialah ketidakcukupan vaksin, yang mana kejayaan hari ini, walaupun kerajaan menyatakan kejayaan adalah kerajaan dalam mengendalikan ketidakcukupan vaksin menjadi cukup, tidak boleh lari bahawa peranan banyak dimainkan oleh frontliners dan juga semua sukarelawan-sukarelawan kita di kawasan luar bandar. Kita juga tidak boleh lupa kepada semua ahli-ahli kita, bukan saja rakyat tetapi mungkin ahli-ahli parti politik masing-masing yang membantu pejabat daerah, membantu pejabat kesihatan daerah untuk memberikan bantuan COVID, bantuan vaksin supaya rakyat kita dapat divaksinkan secara serentak dan sebanyak yang boleh. Walaupun mungkin kerajaan mengatakan bahawa herd immunity tidak diperlukan lagi, tetapi kita tahu bahawa dengan varian-varian yang baru ini, kita berhadapan dengan cabaran yang kita tidak tahu apa akan berlaku pada esok hari, pada bulan depan ataupun tahun depan. Itu sebabnya, Tuan Yang Di-Pertua, saya mencadangkan juga pada kerajaan bahawa Majlis Tindakan Daerah di setiap negeri-negeri membawa peranan yang dimainkan oleh setiap ahli parlimen. Dan bukan saja dalam Dewan ini, ahli parlimen memainkan peranan dalam menandatangani MOU antara pihak kerajaan dan pembangkang, tetapi juga turun di bawah, di peringkat parlimen dan juga kawasan-kawasan di peringkat negeri-negeri, Dewan Undangan Negeri, supaya boleh selari dan serampang 2 mata, 3 mata ataupun 4 mata untuk membantu kerajaan dalam
COVID Recovery Plan dengan izin. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menegur juga kerajaan tentang isu data. Saya melihat di sini bahawa setiap ahli parlimen dalam berhadapan dengan isu COVID dan vaksin pada mulanya, kita tidak mempunyai data yang mencukupi. Saya ingin mencadangkan pada kerajaan bahawa di kawasan setiap parlimen, dalam membantu kerajaan untuk merealisasi pelaksanaan segala strategi pemulihan, kita juga dalam rancangan Malaysia ke-12 ini perlu diberikan data yang mencukupi kepada setiap ahli parlimen. Data tidak boleh dirahsiakan, Tuan Yang di-Pertua. Data maklumat yang dapat membantu kerajaan dan setiap ahli parlimen, dapat membantu kerajaan dan setiap ahli parlimen sama-sama tahu hala tuju dan merangka strategi yang lebih tepat yang bertemakan kepada elemen-elemen lokaliti. Saya juga ingin mencadangkan pada kerajaan dalam konsep inklusif perlu juga wujudkan sistem pendekatan bottom up, bukannya top down. Iaitu kita di akar umbi perlu diwujudkan pendekatan yang mengambil kira pandangan, bukan saja dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja. Itu sebabnya saya ingin mengatakan ia tidak boleh lagi Putrajaya ke Pengerang. Ia juga daripada Pengerang ke Putrajaya. Yang mana bagi saya suara rakyat tidak boleh hanya didengari 5 tahun sekali setiap pilihan raya. Suara rakyat perlu juga didengari dalam semua elemen. Oleh itu izinkan saya dalam 9 pendekatan yang telah ditekankan oleh Yang Maklumat Perdana Menteri, saya ingin menyatakan dalam 3 perkara dalam masa yang begitu pendek, nak menekankan kepada elemen pendidikan, pekerjaan dan perumahan bagi kawasan Parlimen Pengerang dalam rancangan Malaysia ke-12. Pertama sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya memohon sangat pada kerajaan meletakkan Parlimen Pengerang sebagai satu daerah. Kerana adanya 3 projek mega daripada kerajaan, projek Rapid Pengerang, Dialog Pengerang dan juga projek Desaru, Desaru Coast. Bukan saja di segi pelaburan kerajaan daripada Petronas dan juga Khazanah yang berbilion ringgit, tetapi ia meletakkan Malaysia di mata dunia. Kalau kita lihat di segi kajiannya, terdapat dalam, kalau kita tengok secara rangkuman menyeluruh, projek Rapid ini perlunya ada daerahnya tersendiri disebabkan rakyat sekarang melebihi 150,000 orang, jumlah kutipan cukai adalah melebihi 20 juta setahun. Kemajuan mendadak dalam ekonomi, pusat tumpuan yang menyebabkan bagi saya adalah agak rugi. Contoh cabaran kita, kalau kita nak tengok hospital daerah, Tuan Yang di-Pertua, daripada kawasan Parlimen Pengerang lebih kurang 50 km. Nak tengok kepada pejabat polis daerah pun 50 km. Semuanya bertempat di kota tinggi. Itu sebabnya saya harap kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini akan lebih meletakkan pendekatan yang inklusif, menerima hakikat bahawa negeri-negeri yang berhadapan dengan pembangunan di peringkat antarabangsa perlu dinaikkan tarafnya. Kemudian dalam elemen rumah mampu milik dan juga rumah generasi kedua Felda, saya ingin menimbulkan beberapa pertanyaan kepada kerajaan. Pertama sekali tentang ketidakmampuan membeli rumah mengikut harga pasaran di kawasan luar bandar. Kemudian rakyat luar bandar kadang-kadang dengan COVID ni, Tuan Yang di-Pertua, tidak layak mendapat pinjaman bank, terutama sekali mereka yang berhenti bekerja ataupun mereka yang bekerja sendiri. Ketidaksempadan antara permintaan dan penawaran rumah mengikut lokasi dan premium tanah yang begitu tinggi di kawasan luar bandar. Macam di Pengerang, Tuan Yang di-Pertua, rumah teres pun boleh harga 300-400 ribu. Siapa yang boleh dapat pinjaman bank sebanyak tu, Tuan Yang di-Pertua? Pula tak ada kerja. Itu yang sebabnya bagi saya kerajaan perlu lebih realistik dalam perancangan. Saya juga nak menimbul tentang rumah generasi kedua. Masalah yang sama, masalah itu masalah premium. Dalam kawasan pembangunan yang begitu agresif, premium tanah begitu tinggi, yang menyebabkan perumahan dan juga kos tanah memang kos yang tinggi. Itu sebabnya bila kerajaan bercakap tentang pembinaan rumah generasi kedua Felda, pembinaan rumah mampu milik, kerajaan perlu lebih peka dan ataupun dengan izin sensitif kepada isu masalah hak milik tanah dan juga premium dan juga permohonan bank. Keduanya di segi pekerjaan dan pendidikan. Saya nak cakap di sini, Tuan Yang di-Pertua, tentang kewujudan masalah di mana kalau kawasan Parlimen Pengerang berhadapan sebagai satu industrial revolution dalam aspek minyak dengan gas, sepatutnya sekolah-sekolah menengah diperbanyakkan untuk fokus kepada industri minyak dengan gas. Saya pada tahun 2018 telah mengambil inisiatif untuk membentangkan idea kepada Menteri Pelajaran supaya sekolah SMK Tanjung Pengelih dinaikkan taraf menjadi College Vocational Pengerang. Sekolah ni, Tuan Yang di-Pertua, tak jauh daripada projek Rapid, lebih kurang 1 kilometer.
Sampai sekarang Tuan Yang Ketua, antara suam-suam panas, sejuk-sejuk suam. Saya pun tak faham sebagai ahli parlimen, bila kita minta semuanya ya, pelaksanaannya selalunya jauh dan tidak. Keduanya Tuan Yang Ketua, sekolah vokasional paling dekat di kawasan Parlimen Pengerang ialah sekolah College Vocational Kota Tinggi, 90 km. Jauh Tuan Yang Ketua. Macam mana anak-anak nak pergi belajar di sana walaupun adanya asrama. Dan kalau kita adanya projek berbilion-bilion daripada kerajaan, kenapa kerajaan tidak boleh wujudkan pelbagai-pelbagai khusus-khusus sijil tak semestinya untuk sarjana supaya anak-anak tempatan dapat bekerja. Dengan adanya projek Desa Rukuz daripada khazanah berbilion, juga dalam industri pelancongan dan hospitality juga anak-anak tempatan harus diberikan pendidikan. Akhir sekali Tuan Yang Ketua, saya nak timbul tentang isu inklusif yang disebut oleh Yang Amat Berhormat. Saya nak minta Yang Amat Berhormat, jangan kita begitu gairah dalam pembangunan fizikal, kita lupa kepada golongan ataupun kelompok rentan, vulnerable groups dengan izin. Isu hak asasi dan kemanusiaan perlu menjadi tunjang pada negara juga kita. Kita tidak boleh terlampau gairah sangat yang kita lupa. Saya sampai hari ini Tuan Yang Ketua tak faham kenapa kerajaan dalam isu warganegaraan baru-baru ni, dulu Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri menyokong supaya hak warga negara diberikan pada ibu-ibu dan anak, pun kerajaan masih nak buatkan rayuan. Saya sampai hari ini tak faham. Tuan Yang Ketua pun peguam, saya pun peguam, kita pun agaknya dua-dua pun tak faham. Saya tak tahu apa ruginya Tuan Yang Ketua. Kedua, kalau kita nak berlaku adil, saya nak cakap pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga sahabat-sahabat menteri, berlakulah adil kepada semua. Kalau ibu tak dapat, bapa pun jangan bagi. Kenapa ibu tak boleh, bapa boleh? Ni saya tak faham. Seolah-olah wanita di Malaysia ni adakah banyak kurangnya daripada lelaki di Malaysia? Terpulanglah pada kerajaan untuk jawab. Yang lain jangan marah, saya tanya je. Dan juga Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat Pengerang, kami sokong 100%. Terima kasih. Minta kerajaan tarik balik rayuan dengan segera. Saya sokong juga Yang Berhormat jadi Timbalan Speaker ketiga. Tuan Yang Ketua, akhir sekali ni, saya nak cakap ni pasal jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Masa saya menteri, saya nak wujudkan mahkamah session di semua negeri-negeri. Kerajaan dah setuju. Sampai hari ni Tuan Yang Ketua tak buat-buat. Tuan Ketua, anak-anak pergi ke jenayah seksual, bila dia pergi mahkamah jenayah biasa, Tuan Ketua juga seorang peguam macam saya, peguam jenayah, masuk kes, keluar kes mahkamah, dah besar panjang, siapa nak jadi saksi Tuan Ketua? Malu. Itu sebab kita nak mahkamah khas, bilik saksi khas, adanya pendekatan khas. Ni anak-anak yang menjadi mangsa. Ini dengan COVID, berapa banyak kes anak-anak didera di rumah, berapa kes anak-anak menjadi mangsa jenayah. Nak bawa ke mana? Kalau setakat nak jadi menteri, ini pun tak boleh selesai, tak payahlah jadi menteri. Sebab Tuan Yang Ketua, sebelum saya duduk, masa pun dah tamat, 2.5 saya bertugas. Tuan Yang Ketua, anak-anak adalah masa depan sebuah negara. Pengerang, boleh skip? Apa ni? Tak skip berkaitan jenayah seksual pada kanak-kanak. Apa dia yang buat? Ya? Tuan Ketua, speaker lagi. Okey, Tuan. Tidak masa dah tamat ni. Okey, sekejap. Berkaitan dengan jenayah seksual pada kanak-kanak, saya teringat lagi kepada isu gangguan seksual di sekolah juga. Dan saya kira Pengerang juga amat prihatin terhadap isu ini. Pada tahun 2009, kita telah keluarkan memo berkeliling agar beberapa tindakan dilakukan demi mengelakkan dan mengekang gangguan seksual di sekolah. Saya tak tahu kini KPM meneruskan lagi ataupun tidak. Diharap Pengerang dapat bersetuju agar KPM meneruskan perkeliling tersebut. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Pengerang. Terima kasih Yang Berhormat. Sekolah ni lain, sebab sekolah ni dia banyak cikgu di sekolah, guru besar di sekolah yang dapat bantu. Kat rumah ni, harapkan pagar-pagar makan padi, rumah kunci, mak bapak duduk rumah ke, abang ke, atuk ke, nenek ke, anak-anak tu menjadi mangsa deraan seksual. Siapa nak dipertanggungjawabkan? Di sekolah pun kadang cikgu jadi pagar makan padi juga. Sekolah Yang Berhormat. Saya nak tanya pada menteri yang bertanggungjawab. Saya tak tahu siapalah yang bertanggungjawab. Ni pun tak ada. Saya kata Tuan Yang Ketua, ni memang masalah besar. Takkan cakap hari-hari dekat kursi, betul tak? Tapi tak apalah, agaknya saya sibuk. Tuan Yang Ketua, sebelum saya duduk, janganlah kita bercakap tentang rancangan Malaysia ke-12, tetapi kita lupa pada rakyat yang memerlukan kerajaan menggunakan ahli parlimen sebagai mata dan telinga. Dan apabila kita tegur, bukan kerana kita marah dan benci kepada kerajaan, tetapi kita mahu letakkan
kelebihan kita kepada rakyat yang meletakkan kita menjadi wakil mereka di dalam Dewan Parlimen ini. Dengan itu Tuan Yang Dipertua, Ahli Parlimen Pengerang, saya menyokong rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih.